Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم صلاة عظيمة القدر والمقدار. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur. Seluruhnya terima kasih kepada Yang Tuan Imam, pegawai masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi menggunakan kitab kita, iaitu Ringkasan Sifat 20, muka surat 18. Muka surat 18. Ya? Baik, insya-Allah. Sebelum ini kita dah tengok bagaimana perbezaan di antara ataupun sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat makhluk, sebarang yang manusia fikirkan mengenai Allah Ta'ala seperti mana makhluk, maka itulah mustahil. Itu asas dia. Asas bagi kita faham dalam ilmu tauhid, sebarang persamaan di antara makhluk terhadap Allah Ta'ala mustahil sama sekali. Tak ada. Jadi apa saja yang kita fikirkan, terbayang dan sebagainya itu adalah berbeza sama sekali daripada yang kita bayangkan. Kalau kita boleh samakan Allah dengan makhluk, maknanya Allah tu lemah sama seperti mana makhluk. Itu cerita dia. Baik, kita tengok muka surat 18. Muka surat 18 menggunakan kitab kita, iaitu Ringkasan Sifat 20 karangan tuan guru kita, nafa'anallahu bi ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok muka surat 18, kronologi daripada kewujudan Allah sehinggalah sekarang. Kronologi, iaitu mengenai, kalau panggil kita ni panggil apa, nak sebut apa, susun atur. Susun atur bermulanya sesuatu. Baik, yang pertama, kalau kita tengok muka surat 18, Allah itu qadim. Allah itu qadim, sedia ada dah sebelum ni, kita pun tak tahu. Bila Allah ada, tak ada apa, tak tahu, tak boleh nak gambar. Memang yang penting yang kita percaya bahawa Allah tu dah ada. Allah itu wajib ada, dan dia tu ada tersebut ada hanya pada diri dia sendiri. Tak ada perlukan kepada sebarang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Di mana Allah itu qadim, azali, iaitu sedia kala. Maknanya daripada dulu, kini, selama-lamanya Allah Taala tu dah ada, tak ada siapa boleh petikai. Adanya tu tak tahu macam mana. Kewujudan Allah Ta'ala itu adanya tu sejak dulu, kini, selamanya ni ada pada Allah Ta'ala itu. Adanya Allah Ta'ala itu tak diketahui sama sekali oleh manusia. Itulah yang dikatakan qadim dan juga azali. Hanya Allah sahaja yang ada ketika ini. Tiada lagi sebarang makhluk sama ada jirim ataupun arat sama sekali. Hanya Allah sahaja yang ada.
Jadi susah otak kita ni nak terima otak manusia ni payah nak fikir. Sebab apa? Sebab kita cuba nak fikir hak Allah Ta'ala, tak boleh. Sebab kita cuba nak fikir mengenai Allah Ta'ala, tak mungkin. Sebab itulah manusia ini terhad kemampuannya, akal fikirannya itu terbatas. Jadi tak perlu fikirkan tentang Allah Ta'ala. Yang Allah suruh tengok segala ciptaan ni yang aku buat, hampa tengok cukuplah. Nak menunjukkan bahawa Allah itu maha berkuasa, maha mengetahui, maha melihat, maha bijaksana dan segala-galanya. Allah tak suruh kita fikir tentang dia, tak. Allah suruh fikir tentang ciptaan dia. Sebab tu kalau fikir tentang Allah Ta'ala, macam mana boleh ada dulu, kini, selamanya, tak boleh nak fikir, tak boleh nak bayang, tak boleh nak gambar. Sebab akal manusia itu terhad dan juga terbatas. Baik, tempat waktu tersebut tak ada lagi aras, langit, bumi dan sebagainya, syurga ke neraka ke, tak ada langsung. Makhluk pula tak ada lagi sebarang jenis manusia, malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, haiwan, binatang dan sebagainya, tak ada. Arah pun tak ada langsung. Maknanya segala-galanya yang kita perlu ingat, yang kita perlu faham ialah bagi Allah Ta'ala itu tidak memerlukan kepada segala makhluk, dan adanya Allah Ta'ala itu tidak sama seperti mana makhluk, di mana dia tidak memerlukan kepada makhluk. Adanya itu tidak memerlukan kepada makhluk, dan sama sekali tidak sama dengan makhluk. Sama ada dari segi arah, depan, belakang ke atas sebagainya, tak ada. Kita manusia ni ada depan, belakang. Ni kalau orang tengok ke arah depan, orang nampak ada mata, ada telinga, ada hidung. Dari arah belakang tak nampak apa pun, nampak belakang ya. Memang duduk belakang tak nampak. Mana nak nampak? Kok nampak, aku nampak mata dia kot belakang lah. Tu dia haru dah kali tu. Kok lah nampak hidung dia duduk belakang lah. Oi, pelik je ni. Ni makhluk main mana ni? Hidung duduk kot belakang ni? Tak ada. Sebab apa? Sebab Allah ciptakan ada depan, ada belakang, ada kiri, ada kanan. Cuba kita bayangkan tangan manusia ni kalau terbalik. Tangan belah kiri ni duduk belah kanan, kanan duduk belah kiri. Jenuh nak pegang kita kali tu Nak pegang macam mana? Bayangkan tengok, kalau tangan kiri duduk macam ni, tangan kanan duduk macam ni, cuba tengok. Bayanglah kalau Allah cipta macam ni, kita nak pegang macam mana ni? Allahu Akbar. Sebagai contoh, jadi Allah ciptakan manusia ini sangat sempurna, dan bukan setakat manusia, yang lain pun sempurna. Tengok Allah ciptakan ada binatang yang mempunyai jari, ada binatang yang jari 2, ada binatang yang berjari 3, ada binatang yang berjari 4, ada binatang berjari 5, ada binatang yang jari dia banyak. Tengok jenis ulat gonggok, sentuh dia, sentuh dia, saat-saat dia bergulung, semua lipat semua badan dia. Kita nak kira jari dia pun tak erti, tak tahu banyak mana. Allahu Akbar. Kemudian jari pula ada yang ke arah ke kiri kanan, seperti mana labah-labah. Allah cipta jenis jari duduk kiri kanan, labah-labah. Ada yang Allah cipta kot depan. Segala-galanya sangat sempurna. Tapi cuba tengok, ada Allah cipta jari duduk di atas? Ada kok lah kita tengokkan binatang dia tu, binatang tu kaki tak ada di bawah, tapi kaki duduk atas. Dia bergerak dengan badan dia, jari kaki duduk di atas. Tak ada lah. Tak tahulah kok kalau manusia boleh fikir kata Allah tak cipta satu lagi. Apa dia? Jari duduk di atas, dia bergerak dengan badan, kaki duduk di atas. Orang kata je ni apalah, manusia akan fikir bodoh lah siapa cipta. Pasal apa? Pasal apa manusia akan kata bodoh kalau orang cipta macam tu? Sebab apa guna cipta jari, kaki dengan kaki duduk di atas, tak mau guna? Betul tak? Contoh. Apa guna Allah cipta jari, kaki ni duduk di atas, tapi dia guna badan dia? Ada? Tak boleh. Tengok Allah cipta sangat sempurna. Apabila Allah menciptakan kaki, benar tersebut dia akan menggunakan kakinya sebagai pergerakannya.
bagi yang mempunyai kaki. Yang tak ada kaki, dia akan menggunakan badannya sendiri. Allahu Akbar. Tengok ciptaan Allah Ta'ala, baru kita nampak kesempurnaan dan juga kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam saya katakan, kalau hari inilah manusia mampu reka hari ini, yang jenis benda alat yang ada kaki, ada 4 kaki duduk ada di atas, tapi dia tak mau gerak dengan kaki, dia gerak dengan badan dia. Orang kata je ni bodoh ke gila, aku tak tahu. Pasal apa? Dah 4 kaki tak mau bagi gerak. Bagi kaki dengan tu hanya ada aja. Oh, tak boleh. Tu sebab tu Allah tak cerita duduk kaki di atas. Allah tak cerita kaki di atas. Walaupun dia tidur di atas seperti mana kelawar. Cuba tengok Allah cipta manusia ni ataupun makhluk-makhluk ni, masing-masing tidur pun sangat istimewa, sangat bijaksana di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang jenis baring, ada yang jenis berguling. Cuba tengok kelawar. Kelawar tidur kaki di atas, kepala di bawah, tapi dia tak sakit jantung pun, tak mati pun. Tengok ciptaan Allah Ta'ala. Tengok Allah cipta, tengok kelawar. Kok-kok lah waktu dia tidur. Oh, aku tak boleh, sakit darah turun kepala, mampus terus lagi. Manusia cuba gantung macam tu. 2 jam. Tengok darah keluar habis kok hidung, mulut, kaki, hidung, mulut, telinga habis keluar, kok mata apa keluar. Pasal apa? Darah nak pam pun tak larat, nak tiba naik sampai bukit, sampai kaki. Allahu Akbar. Tapi Allah ciptakan gaya tidur dia tersebut sangat unik, sangat istimewa. Kelawar, tapi dia tak sakit kepala pun. Koklah dia mahabat kat tu imam, ya nah, saya sakit kepala lah. Macam mana, pasal apa Allah cipta saya ni tidur kepala duduk bawah? Tolong baca doa Ustaz. Tu dia jenah kali tu. Contohlah kan. Tak ada. Ni Allah cipta itu, tetapi dia makan tetap menggunakan jari dia untuk tangkap, untuk pergi singgah di mana-mana pokok-pokok dapat hasil dia. Dia menggunakan sayapnya untuk terbang. Allahu Akbar. Sangat sempurna ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok segala ciptaan Allah, jika nak dibandingkan, cuba tengok ikan tidur tak? Kalau orang tanya kita, ikan tidur tak? Ikan tidur tak? Ikan tak pernah tidur. Kalau ikan tidur, mati dia. Pasal apa? Ngap. Kau ni main ngap, kau ni main ngap, dia pun tak tidur. Bunyi kocak ayat hilang lah. Pasal apa? Dia sangat sensitif, dia jaga sentiasa ikan. Manusia ni Allah bagi masa ruang untuk tidur. Allahu Akbar. Lepas ni lagi senang lah tidur. Pasal apa? Senang lagi tidur. Hari Jumaat tak payah main. Hari Jumaat tak payah main. Jadi pukul 12 pun tidur pun tak apa. Aku nama tak naik, nombor giliran tak ada, aku tak payah pergi masjid main Jumaat. Aku tidur main Zuhur pukul 3 pun tak apa, pukul 4 pun tak apa. Bukan payah mana. SOP hari ni PKP. Allah Akbar, lagi senang. Manusia ni kalau boleh tidur bila masa-masa dia nak tidur, dia tidur. Allah Akbar. Tapi sebelum ni dia nak tidur hari Jumaat, oh tak boleh. Sekejap lagi bini juga, abang, Jumaat dekat dah, pukul 1 dah. Yalah. Kacau lah time ni, syok tidur. Lepas ni pukul 12, pukul 1 lepas ni kena otak naik nama tu, dia haram tak tidur pun, duduk rumah. Kena hari Jumaat ni tak boleh pergi Jumaat, jadi dia tak boleh tidur, dia boleh buat kerja lain pula. Kena hari biasa boleh sembahyang Jumaat, dia rasa mengantuk langsung. Syaitan dia kacau. Tu contohlah kan. Allah Akbar. Ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini qadimun azali. Azali, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedia kala dulu dah ni. Adanya itu sedia kala dan tak tahu macam mana keadaan Allah Ta'ala. Zat dia tu tak tahu macam mana. Dari segi masa tak ada dulu, sekarang dan akan datang. Tu dia. Masa Allah Ta'ala ni tak perlukan masa. Masa bila sebut perlukan masa, bermakna itu makhluk. Perlukan masa ni maknanya makhluk.
Sebab masa itu sendiri dah pun makhluk. Masa itu sendiri dah pun makhluk bagi Allah Ta'ala. Sebab masa itulah Allah yang ciptakan. Nah, Allah ciptakan juga masa. Jadi kata kalau kita nak fikir tentang Allah Ta'ala ni, sebelum ni tak tahu, masa dulu ni tak tahu macam mana. Sebab Allah yang cipta masa tu sendiri. Ni yang kita duk nampak ni kita hari ni, kemarin masa kemarin. Masa tu pun dah dikira makhluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak ada langsung waktu tersebut, masa-masa apa tak ada. Yang penting kita yakin bahawa Allah Ta'ala itu ada. Adanya Allah itu seperti mana diri yang Dia kehendaki sendirinya. Tak perlukan kepada pemikiran manusia dan juga bayangan manusia sama sekali, tak ada. No? Dulu macam mana? Dulu macam mana? Tak ada. Dulu pun tak ada cerita dah. Sebab masa tu sendiri Allah cipta. No? Kalau Allah sendiri pun ada masa, bagi contohlah kan, yang paling mudah saya nak kata, kalau hari ni kalau orang kata masa tu dulu pun Allah ada, sebagai contohlah kan. Cuma saya nak bagi faham je, sebenarnya pada hakikatnya masa dulu ke kini ke selamanya pun tak ada bagi Allah Ta'ala. Cuma nak bagi faham, nak bagi manusia faham yang dulu tu macam mana. Sebab kan orang kata dulu ni pun macam mana, dulu ni macam mana, dulu ni macam mana. Sedangkan pada hakikatnya masa bagi Allah Ta'ala tu pun tak ada, kerana itulah makhluk Allah Ta'ala juga. Jinsul latif dan jinsul kasif. Jisim yang jenis boleh berpegang, berpanca indera, kita boleh nampak, kita boleh pegang. Yang kedua, yang kita tak boleh nampak dari segi masa, dari segi gelap, dari segi terang dan sebagainya. Contoh macam kita hari ini, kalau manusia mengatakan bahawa Allah itu ada dulunya, seolah-olah mengatakan bahawa sebelum dulu tu ada, tak ada Tuhan, seolah-olah, tapi sebenarnya tak. Tapi nak kita beritahu bahawa Allah tu ada selama-lamanya tu. Sebelum yang kita ada fikir dulu ni, memang Allah dah ada dah. Memang Allah dah ada dah. Jangan kita ada kata dulu ni pun Allah dah ada dah. Sebab bila sebut dulu tu dia melibatkan masa. Bila sebut dulu tu dah dikira masa. Jadi pada hakikatnya Allah Ta'ala tu sedia kala tanpa mempunyai masa dulu, kini dan selamanya, tak perlu. Tak macam kita manusia ni. Contoh kan, ada yang manusia jenis berbentuk, makhluk Allah Ta'ala yang jenis berbentuk, yang kita boleh nampak, kita boleh pegang, kita boleh sentuh. Ada makhluk Allah Ta'ala yang kita tak boleh nampak, yang kita tak boleh pegang, yang kita tak boleh sentuh, seperti mana masa dan juga udara. Allah itu wujudnya sejak azali itu tidak seperti makhluk yang memerlukan masa untuk melakukan sesuatu ataupun terjadinya sesuatu. Contoh yang paling mudah saya nak beritahu kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kita ni nak makan cucuk. Kita nak makan cucuk, boleh tak kita pergi pegang cucuk tu, pegang tepung, wahai tepung jadilah engkau cucuk? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu bukan fitrah sunnah dia. Fitrah dia kena tepung tersebut, dia kena ada bahan yang lain, daripada air, daripada garam, daripada gula, sebagai contoh. Lepas tu tepung tu pula nak dihimpunkan semua sekali itu, jadi masa pula, mengambil masa untuk nak buat, nak uli. Nak uli. Kemudian nak makan pula, mau tak mau kena pecah pula, buat macam-macam bentuk. Maka itu semua mengambil masa. Maka masa itu bagi Allah Ta'ala tiada sama sekali pada pandangan Allah Ta'ala. Tak ada. Kalau kita hari ini beranggapan bahawa Allah dulu Ta'ala ni ada dulu ni, itu juga pemikiran yang salah, fahaman yang salah. Kerana Allah Ta'ala ni ada sebelum masa-masa ni diciptakan. Tu nak bagi jelas. Nak bagi jelas bahawa Allah Ta'ala ni sedia kala ni masa tersebut hanya nak memudahkan agar kita faham bahawa dulu. Nak bagi mudah fahamnya. Tetapi pada hakikatnya masa itu sendiri pun dah makhluk bagi Allah Ta'ala.
Nah, baik, seterusnya keadaan tiada siang, tiada malam, sejuk, panas, bunyi dan suara. Ni Allah Ta'ala, sebab kita tak tahu sama sekali. Kalau Allah Ta'ala ni ada siang, malam dan sebagainya, waktu siang dia mengantuk, malam dia kerja, atau malam dia kerja, siang dia mengantuk, semua itu adalah mustahil sama sekali. Kita tengok hadisun imkan. Hadis suatu benda yang baharu, yang kemungkinan bermula daripada sekarang akan datang dan seterusnya. Mula daripada ciptaan makhluk, terdiri daripada jirim dan arat yang pertama, sehingga daripada sekarang sampailah akan datang. Yang pertama yang dibawakan oleh Tuan Guru kita yang pertama ialah makhluk yang pertama ialah dikatakan Nur Muhammadi. Qil, iaitu qil tu ialah dikatakan ini oleh para alim ulama sufi. Alim ulama sufi beranggapan bahawa seluruh makhluk ini diciptakan daripada Nur Muhammadi, daripada Nur. Laulaka ma khalaqtul aflaka. Kalaulah bukan kerana kamu wahai Muhammad, kalaulah bukan kerana kamu wahai Muhammad, kalaulah bukan kerana kamu wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaka, tidak akan aku ciptakan alam semesta ni. Itu yang dikatakan Nur. Jadi Nur Rasulullah inilah yang mencerminkan ataupun menjadikan seluruh alam semesta ni. Itu dikatakan oleh ulama-ulama sufi. Ulama-ulama sufi berdasarkan hadis tersebut. Walaupun hadis itu dhaif, hadis itu dhaif, tetapi ulama-ulama sufi tetap menggunakan hujah bahawa asal-asal kejadian ialah Nur Muhammadi, cahaya baginda Rasulullah SAW. Dan seterusnya barulah Allah ciptakan masa, iaitu arah yang 6. Allah ciptakan masa depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan seterusnya luar dan juga dalam. Ni fasa penciptaan makhluk, fasa penciptaan alam semesta. Lepas daripada Nur, maka daripada Nur itulah Allah menciptakan arah semua, kiri, kanan, depan, belakang. Ada lagi tak lain daripada arah tu? 6 sebut ada lagi tak? Kalau manusia boleh fikir lagi ada. Arah tengah tak ada lagi. Tu dia punya fikir. Tak ada lah. Pasal apa? Daripada tengah tu baru kita nak sebut depan. Kalau tak ada tengah, macam mana nak sebut depan? Kalau tak ada tengah, macam mana nak sebut belakang? Jadi tengah tak ada lah. Memang daripada situ je. Asal ada di situ. Jadi arah depan macam kita. Arah depan kita, kanan kita, kiri kita, atas kita, bawah kita, belakang kita. Allah ciptakan 6 arah ni. 6 arah inilah juga bila kita nak gabungkan dengan rukun iman. Nak gabungkan dengan rukun iman. Rukun iman ada 6. Baik, seterusnya Allah ciptakan qalam. Allah ciptakan qalam. Qalam ni pula salah satu makhluk yang sangat istimewa. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, Allah tulis sebut perkataan satu huruf ya, nun. Apa dia nun? Kita pun tak tahu. Allah rakamkan dalam Quran nun. Nun, adakah ikan nun? Tak, ikan nun dia tulis nun waw nun. Tapi nun, apa makna rahsia tersebut? Allahu Akbar. Sampai hari ini ada sebahagian para alim ulama ataupun para wali saja yang mengetahui yang Allah cerita, tetapi tidak dibukakan. Macam nama Allah Ta'ala. Nama Allah Ta'ala kalau ikut riwayat ada 1000 nama Allah Ta'ala. 3000 nama Allah Ta'ala. 1000 nama yang Allah ceritakan hanya kepada para malaikat. Hanya malaikat je tahu 1000 nama tu. Hanya Allah, malaikat saja yang tahu 1000 nama Allah Ta'ala. Jadi 1000 yang kedua hanya para nabi dan juga rasul saja yang tahu.
Nah, 1000 yang kedua ni hanya para nabi dan juga rasul saja yang tahu. Kemudian 1000 yang ketiga, 300 yang Allah ceritakan dalam kitab Taurat, 300 dalam kitab Zabur, 300 dalam kitab Injil. Jadi 900, tinggal lagi 100. Daripada 100 tersebut 99 Allah rakamkan dalam Quran. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi nama Allah Ta'ala itu nama-nama yang indah. Nah, bagi Allah Ta'ala itu nama-nama indah. Fad'uhu biha, hendaklah kamu meminta dengannya, berdoa dengannya. Baki satu lagi. Satu lagi. Yang ada hanya satu lagi nama Allah Ta'ala. Tapi hanya Allah berikan khusus kepada wali kutub sahaja. Ketua para wali sahaja. Kalau dia sebut nama Allah Ta'ala tersebut, nescaya Allah kabulkan tauhid tanpa ada sebarang tolakan. Itu dia. Allah cerita kat dia seorang. Inilah nama aku. Dah hang sebagai contohlah, ketua wali dah meninggal, ganti hak lain nak. Maka hang lah yang tahu nama aku ni yang satu ni. Maka jika perlu, gunalah nama aku ini untuk memohon doa kepada aku. Tidak akan kutolak sama sekali. Ismullahil A'zam. Nama Allah Ta'ala yang paling agung. Itu nama satu tu. Kalau dia ceritakan kepada manusia ni, manusia bagi tahu kat kita ni, katakanlah mai seorang tu dia mengaku dia ketua wali. Nah, ni saya bagi kat kamu, kamu guna nama ni, kamu doa. Segala apa yang kamu minta, semua Allah bagi. Seronok tak? Oh, seronok lah ya anda. Oh, tak tahu nak abang lah. Nah, ya Allah, turunlah bidadari terus. Mati habis semua manusia. Maksud apa? Bidadari turun saja mati habis manusia. Maksud apa? Manusia pembakat duk lawan bunuh dan saya nak berebut ambil bidadari. Nah, tu bagi orang lelaki, perempuan pun bunuh juga. Hang nak kahwin lain, tak payah, aku bunuh hang dulu. Pembakat lawan bunuh. Oh, hang bunuh laki aku. Yang bini ni pula kata, hang bunuh laki aku. Dah bini hang dah nak cari kawan aku bunuh hang pula. Lawan bunuh habis semua mati manusia. Contohlah kan, contoh ya. Allah Akbar. Nah dah. Allah tak benarkan. Hanya dia saja yang mengetahui. Al-Khatmul Qatim. Dinamakan ketua wali tersebut, dia saja satu-satunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui namanya tersebut. Allahu Akbar. Kita tak tahu. Kalau tahu kah tu kah tak tahu habislah dunia ni. Kalau manusia ni tahu sakit hati bawa motor tengok-tengok, kita bawa motor kan, tengok-tengok kereta lalu depan ayat cak kan, bukan ayat cak, ayat lopak kan, dia bawa laju kena badan kita, jadi anak haram boleh. Bawa laju hentam mayat kena badan aku begini. Hang accident. Ya Allah bagi dia accident. Accident mati terus. Tu dia. Contohlah manusia tak boleh. Manusia ni tak boleh. Bukan semua. Allah Akbar. Yang kedua ialah qalam, nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dan pen apa yang ada tulis. Yang ada bariskan dia tulis siap. Allah Akbar. Peristiwa sejak dia Allah ciptakan dia sampailah berlakunya kiamat, semuanya ditulis oleh pen tersebut. Tak pernah berhenti sejak dulu sampai lah. Tak pernah berhenti. Pen tu tak pernah berhenti. Tulis sentiasa. Jadi kita tak sadar fikir pen tu tulis macam mana. Dia bergerak daripada atas duduk pen duduk macam ni ke, tulis ke, dia duduk macam ni ke. Kan, mana nak tahu? Kod dia tulis kat belah ni ada orang tulis contohlah kan. Tak boleh nak bayang. Allah tak cerita pun macam mana. Kalau cerita pun sikit-sikit ya. Kalau nak cerita kepada ibu-ibu, ayah-ayah pun tak boleh nak faham tak boleh nak gambarkan, tak boleh nak bayangkan kalau cerita sekali pun. Pen dia tu besar mana? Bayang pen tu besar mana? Ni dia. Allahu Akbar. Yang seterusnya Allah ciptakan air. Yang keempat Allah ciptakan air. Lepas Allah cipta air, barulah Allah ciptakan arash. Wa arshuhu 'alal ma', dan arash Allah Ta'ala itu berada di atas air. Arash Allah Ta'ala itu berada di atas air. Maka Allah cipta air dulu, lepas tu baru Allah cipta arash.
Arah tu macam mana? Tak tahu nak gambar macam mana, betapa luas langit dengan bumi ni. Allah cipta bumi ni yang kita nampak betapa luas tu, beribu-ribu kali ganda lebih luas arah Allah Ta'ala tersebut. Kalau kita duk bayang, tak boleh nak gambarkan macam mana langit dengan bumi dia pun dah besar dah. Kita tak boleh nak gambarkan dah. Allahu Akbar. Arasy Allah Ta'ala. Yang seterusnya, lepas Allah ciptakan arasy, Allah ciptakan kursi. Kursi ni ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, kursi ialah kursi yang macam saya duduk. Pandangan yang kedua ialah kursi ni ialah tapak letak kaki ni. Kita letak macam apa? Tu macam bekas tu, letak atas tu, mana kaki letak atas kursi tu. Di atas pelapik, maksud pelapik. Kaki letak atas pelapik. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Allah rakam dalam surah apa? Dalam surah Baqarah ayat 255. Dalam ayat tu lah, ayat kursi tu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan luasnya kursi Allah Ta'ala itu ialah seluas langit-langit dan juga bumi. Bayang tengoklah. Kursi pelapik letak kaki tu, pelapik letak kaki tu luasnya seluas langit-langit dan juga bumi. Jadi cuba bayang tengoklah arah tu besar mana? Arah besar mana? Lagilah besar beribu-ribu kali ganda daripada Allah ciptakan langit dan bumi ni. Kalaulah kursi tu terletak tapak kaki tu, letak tempat kita letak tapak kaki tu pun dah Allah rakamkan dalam surah Baqarah dalam ayat kursi tersebut yang mengatakan bahawa seluas langit dan juga bumi, arah lagi lah besar. Allahu Akbar. Arah lagi lah besar. Allahu Akbar. Tak tergambar keluasan kursi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah ciptakan kegelapan, Allah ciptakan gelap dulu. Lepas tu barulah Allah ciptakan cahaya, maka Allah ciptakan udara dan sebagainya. Lepas pada tu selesai semua tersebut, barulah Allah rakamkan. Allah menciptakan langit dan juga bumi ini dalam masa 6 hari. Tu baru mula. Habis saja Allah cipta gelap, cahaya, udara ni, baru Allah perintahkan untuk menciptakan, iaitu pada langit dan juga bumi. Kami ciptakan langit dan juga bumi ini dalam masa fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari. Allah ciptakan langit dan juga bumi ini dalam masa 6 hari. Bagi manusia ni tahu ada proses-proses peralihan daripada sesuatu kepada sesuatu. Kalau Allah nak ciptakan seluruh makhluk ni sekelip mata, Allah boleh cipta. Tak ada masalah bagi Allah Ta'ala ni. Tapi tak, Allah nak tunjukkan kepada manusia bahawa sunnatullah mesti melalui masa, proses. Dia ada proses dah. Dia tak boleh ikut langkah terus. Contohlah kan kita kan, lah ni kita tengok rasa kuat, tengok-tengok kita main umur 30 jadi tua. Rambut hitam, putih semua. Lepas tu dia langkau pula, dia main umur muda pula, umur 40. Mana ada orang pelik je ni, pelik. Mana lah nak tahu kan, dia keluar-keluar tu okey lagi kan. Lepas tu main umur 20, tengok-tengok dia jadi tua. Rambut dia putih semua. Dia kata aku tak larat dah, aku nak mati dah. Tengok-tengok dia langkau pula, Allah bagi kat dia. Dia jadi muda dah, umur 40 jadi muda, hitam balik, rambut dia putih semua jadi hitam pula. Allahu Akbar. Tak ada dah, tak boleh. Sunnatullah dia, Allah cipta dia macam tu. Dia ada peralihan masa demi masa. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah SWT sekalian. Beginilah ciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita. Ni semua ni ada dalam Quran ke? Ada, tetapi dia tak cerita bila proses perolehan, bila berlakunya sebut, melainkan daripada baginda Rasulullah sallallahu. Allah tak cerita mula-mula kami ciptakan ialah Nur Muhammad, tak ada dalam Quran, tak ada.
Kemudian kami ceritakan langit, mula-mula lepas tu kami ciptakan masa depan belakang arah belakang, tak ada. Semua tu diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, nak bagi kita tahu bahawa segala-galanya perlukan masa, segala-galanya perlukan perubahan dari satu ke sesuatu benda yang lain. Allahu akbar. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi selepas saja Allah ciptakan langit dan juga bumi, barulah proses-proses yang lain. Sebelum itu pun Allah ciptakan syurga dan neraka dan sebagainya. Sebelum Allah cipta langit dan juga bumi ini Allah ciptakan syurga dan neraka terlebih dahulu. Banyak lagi sebenarnya ni. Tuan Guru kita ni bawa hanya sekadar contoh saja. Bukan dia bawa semua lagi, dia tak tulis pun syurga neraka dalam ni lagi. Ada lagi sebenarnya peristiwa-peristiwa yang lain ataupun perkara-perkara yang lain Allah ciptakan mengenai malaikat, waktu bila malaikat Allah cipta dan sebagainya. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah, saya nak maklumkan sikit mengenai SOP kita mengenai PKP. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah, seperti mana yang kita tahu, kerajaan telah memperkenalkan suatu arahan yang baru, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. 2.0 bermula bagi negeri Kedah bermula tanggal hari Jumaat 22 hari bulan jam 12:01 pagi. Jadi siapa-siapa pun nak pergi makan di kedai malam esok lah. Boleh makan lagi di kedai sampai malam esok. Mulai hari Jumaat ni tak ada dah kedai pun buka, hanya untuk take away saja, bungkus saja. Makan-makan di kedai pun tak boleh dah. Kalau makan juga sekali dengan tuan kedai, sekali dengan orang, sekali kena saman RM1,000 tak pasal. Nak kena bayar RM1,000. Oh, melutut tak apa lagi. Janganlah tuan, janganlah sama saya RM1,000. Oh, saya contohlah kan. Jadi tak usah cari pasal lah. Tu cerita hak depa, ni cerita hak yang kita ni melibatkan masjid dan juga lain-lain. Baik, nak maklumkan kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah, sembahyang Jumaat seperti mana yang dikatakan tadi hanya 50 orang sahaja anak Korea, tidak termasuk pegawai masjid dan juga jawatankuasa. Jadi jumlahnya ialah 60 lah. Jumlah semua 60 lah. Anak Korea 50, pegawai masjid dengan jawatankuasa 10. Jadi jumlahnya 60 orang sembahyang Jumaat. Sembahyang berjamaah pula ialah tidak melebihi 5 orang. 5 orang hanya bagi pegawai masjid dan juga jawatankuasa. Yang bukan jawatankuasa tu berehatlah. Dah Allah bagi berehat di rumah, sembahyang di rumah lah. Betul berehat tu kita sembahyang pula di rumah. Tuan Syekh kata rehat, kami tak payah sembahyang. Dia lah sembahyang tu sembahyang jemaah di rumah lah. Lama ni kita duduk sembahyang di masjid, lah ni boleh dah jadi imam balik. Ibu pun, kakak pun duduk kata, alhamdulillah lama ni ayah duduk keluar pergi masjid dia. Lah ni ayah duduk di rumah berehat. Sekali dengan saya. Kita pun sama lah juga. Tapi saya tak apalah, saya boleh pergi mana-mana masjid. Saya pergi tu sambil saya tengoklah, pantau tengok. Macam selalu, dulu PKP dulu orang lain berehat, kita jalan mata pergi tengok masjid ni, pergi tengok masjid ni. Tengok apa tambah-tambah bulan Ramadan. Kan dekat dengan bulan Ramadan itu. Allahu akbar. Yang dia pergi pandai tutup lampu apa semua sembahyang dalam gelap. Oh, rajin sungguh. Orang tak suruh hampa rajin sungguh. Nak sembahyang juga tarawih dalam bulan Ramadan. Contohlah kan. Mungkin tak ada berlaku tempat kita cerita hak belah luar kita tak buat macam tu. Dah orang kata tarawih tak boleh sembahyang ada rumah lah kan. Kita betul-betul tu 3 orang sembahyang tak apalah, masjid nak sembahyang pun tu imam nak sembahyang dengan anak dengan datang kuasa sembahyang 8 rakaat sudah balik sambung di rumah lah. Bagi contoh kan dululah kan. Jadi tak ada lah ni sebab awal lagi bulan 1 baru bulan Jamadil akhir kan. Tapi kalau sampai bulan Ramadan juga pasal jadi macam tahun lepas pakai sembahyang di rumah belakang pula. Silap-silap tak sembahyang langsung. Pasal apa? Tak ada nak sembahyang Allahu akbar.
Jadi sembahyang jemaah 5 orang saja, pegawai masjid dan juga jawatan kuasa. Kemudian akad nikah pun juga tak dibenarkan sama sekali. Akad nikah pun tak ada. Esoklah siapa nak nikah sebelum sampai pukul 12 tengah malam. Siapa yang dah dapat dah kebenaran selamat. Siapa yang dah nak hantar esok boleh habaq kat Tok Imam. Tok Imam 11.50 kita angkat nikah. Ikut ampalah juana pun. Tapi sungguh hari tu 40 pasang akad. Bukan di sini tu, daerah lain. Daripada pagi tu sampai ke malam. Pasal apa? Takut PKP punya pasal. Sebab tak ada angkat nikah. Daripada duduk tunggu saja kelepiak api, baik nikah api duduk tenang. Kenuri kira lain. Nanti sebagai contoh tu cerita dia. Siapa nak nikah, nikah. Yang ada kebenaran dah siap-siap siap-siap. Sebelum pukul 12.01 pagi esok. Bolehlah nak nikah. Masuk hari Jumaat, tengok-tengok tu imam sign saja. Angkat nikah pukul 8 pagi, sorry lah, minta maaf lah, CJ nikah kan minta keluar lah. Habaq siap-siap. Angkat nikah sebelum pukul 12 tengah malam esok bagi siapa yang nak nikah. Dan yang seterusnya, runding cara, kaunseling semuanya tak dibenarkan. Siapa-siapa yang ada masalah rumah tangga nak pergi pejabat, nak buat sesi runding cara pun juga tak dibenarkan. Sahabat siap-siap. Nak kira ada masalah, hampir mengadu kat Tuan Syekh. Tuan Syekh tak layan aku tahu lah Tuan Syekh habaq dah semalam. Pula dah. Dia pergi juga cari pasal kot tu pula. Habaq tak ada. Sesi runding cara yang lain-lain tu ada. Jadi kebenaran apa sebagainya pun kita juga tak keluar dah. Semua stop terus. Nak pergi hantar borang apa esok je lah. Lepas tu minggu depan nak hantar barang apa semua kami tak terima dah. Kami stop terus. Pasal apa? Tak dibenarkan sama sekali keluar. Habaq siap-siap lah. Tu antaranya. Jadi SOP kita sama juga. Pastikan masa mai, pastikan masuk masjid dalam keadaan yang sempurna dah wuduk. Kemudian bawa emas, bawa sejadah yang besar, tak mau sejadah kecil. Yang dah peringat Jumaat ni pastikan siapa yang naik nama 50 tu esok bagi esok cabut undi ni. Kalau nombor giran esok ni, pastikan sejadah yang besar, saiznya paling kurang 2x3 ataupun 2x4 kaki. Jangan duk pergi bawa hak saiz hak kecil 1.1 tu. Jangan. Hari Jumaat pastikan bawa sejadah yang besar. Bagi perempuan, bagi lelaki lah, ibu tak payahlah. Ibu sembahyang di rumah je lah. Sekali ibu pun berebut nak main sembahyang Jumaat juga esok, tu dia akan lut kali tu. Tapi tak ada lah kan. Sebab selalunya kita tak ada masalah pun. Jadi sejadah pun bawa sejadah yang besar. Dan bagi sihat tubuh badan, batuk-batuk sesemua, sakit kepala, demam, tak payah main langsung. Kalau contohlah esok ni dah ambil dah kad tu nombor giliran, tengok-tengok dia tak sihat, bagi kat orang lain. Bagi kat orang lain. Bagi kat orang lain terus. Jangan duk pergi kata aku dah tak apa sihat, demam dan sebagainya, aku nak simpan kat aku, tak payahlah, bagilah kat orang lain. Tu cerita dia. Sebab apa? Kalau tak silap Langkawi hari ni saja 16 kes. 16 kes. Ni kita beri keringanan sampai 50 orang, 60 orang termasuk tangguhsa. Kalau kes agak teruk sampai ada kluster masjid, secara automatik lah. Jangan kata masjid, tutup terus sekali dengan masjid. Sembahyang jemaah pun tak ada, semua azan saja. Yang tu cerita dia. Jadi saya haraplah daripada semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah dapat menjaga SOP yang telah ditetapkan. Supaya kita dapat jaga diri kita sendiri dan terpelihara daripada ujian tersebut. Di samping membantu saudara-saudara kita, adik-beradik kita yang bertugas di Kementerian Kesihatan. Kesian kat mereka. Kesian kat mereka sampai siang malam duk kena jaga, duk kena pakai PPE tu, basah peluh tak tahu nak habaq lah. Allahu Akbar. Lepas tu bukan senang. Lepas nak balik rumah pun fikir, takut sekali lagi kena pula virus kat ahli keluarga. Fikir 10 kali nak balik, tak balik, nak balik, tak balik. Allahu Akbar. Jadi kita pakat-pakat jaga. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Allah jaga kita, kita jaga kita. Itu antaranya. Jadi kita kena ingat semua itu adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala. Cara yang paling selamat, tak ada sama sekali salam.
kontak rapat ni tak ada, salam-salam ni tak ada. No. Kalau boleh salam-salam ni tak payahlah. Tak payah salam-salam apa dah. Norma baru kita ni peringat sekali lagi, tak payah salam apa dah. Cukup letak tangan di dada, pastikan penjarakan tiga kaki. No. Okey, itu antaranya yang saya ingin katakan pada malam ni. Wallahu a'lam. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah, sampai di sini terlebih dahulu. Kemudian kita pada malam ni kita akan sambung lagi selepas PKP nanti. Selepas PKP nanti tak tahulah. Ni sampai 4 bulan 2. Kalau kes turun, kita sambung balik kuliah, alhamdulillah. Kalau tak benarkan lagi, tunggulah sehingga mendapat kebenaran daripada kerajaan. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang taat kepada pemerintah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah sampai di sini terlebih dahulu. Saya mohon kemaafan kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Syarrul muslimin muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbina 'ilma wa rabbina 'ilma wa rabbina 'ilma. Allahumma jannibna hadha jama'an mahruma wa tafarraqna ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita melihatan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.